Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wal muslimin bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, kita pada pagi ini masih lagi membaca pada bab yang ke-10. Bab yang ke-10, satu lagi. Kalau kita tengok dalam masalah yang ke-50. Masalah ke-50. Sebelum tu kita baca dulu hadis Nabi tu. An Huzaifah ibn al-Yaman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la taqumus sa'atu hatta taqtulu imamakum wa tajtalidu bi asyafikum wa yarisa dunyakum sirarukum. Maksud dia, hadis ni daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang diriku di tangannya tiada berdiri kiamat hinggalah membunuh kamu akan imam kamu dan berpancung-pancungan kamu dengan pedang-pedang kamu dan mempersekai dunia kamu orang jahat-jahat kamu. Jadi hadis ini saya telah terangkan dua daripadanya dalam masalah yang ke-48 dulu, tentang tidak akan berlakunya kiamat itu sehinggalah kita akan melihat orang membunuh imam mereka. Maksud yang imam mereka itu dalam masalah 48 dulu kita didedahkan oleh pengarang kitab ini, iaitu dalam muka surat 44. Dulu kita lihat bahawa disebutkan terbunuhnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Ini dulu yang saya sebutkan. Kalau tuan-tuan tengok dalam muka surat 44 tu atas dia kata, maka apa yang disabdakan Nabi itu berlaku ia bermula daripada mereka membunuh Sayyidina Umar. Dulu saya sebutkan tuan-tuan, ni ringkasan sedikit. Sayyidina Umar ini mati dibunuh ketika menjadi imam sembahyang subuh. Itu satu. Kemudian yang kedua Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ini dulu mati ketika baca Quran. Rumahnya dikepung. Dalam hadis nombor 1 dulu yang pernah kita baca. Maka rumahnya dikepung. Dan Sayyidina Uthman dibunuh ketika tengah baca Quran. Sampai kepada ayat wa sayakfikahumullah. Kemudian yang ketiga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga mati. Dalam kitab ni dia kata apa? Sampai berlaku bunuh orang akan khalifah-khalifah dan imam-imam besar muslim itu pada zaman Bani Umayyah dan zaman Bani Abbasiyah. Maksudnya apa? Bukan sekadar Khulafaur Rasyidin. Berterusan kepada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Maknanya berlaku pembunuhan. Itu makna apa? Tanda-tanda kiamat tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kita tengok bahawa benda ni lama dah berlaku. Mana Sayyidina Umar mati, Sayyidina Uthman mati, Sayyidina Ali mati. Kemudian kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ramai yang mati dibunuh. Tapi kalau kita lihat tuan-tuan, sekarang ni 1444. Kita tak nampak lagi berlaku kiamat kan. Cuma nak sebutkan ini tanda-tanda alamat. Tanda-tanda alamat. Bila berlaku tu makna tak jauh lah. Istilah tak jauh tu pun dah mengambil masa 1444 tahun. Maka yang ini isu dulu yang saya sebut. Kemudian masalah yang kedua, dalam masalah 49. Masalah 49 ni dia kata apa? Tandanya lagi. Wa tasjalidu bi asyafikum. Kamu akan lihat orang berpancung-pancungan dengan pedang kamu. Maka dalam masalah 49 ini diutarakan oleh penulis kitab ni, Syekh Idrus Al-Marbawi dalam menguraikan kitab Sunan Tirmizi. Dia kata apa? Berpancung-pancung dengan pedang kamu. Dia tak cakap dengan senjata macam sekarang. Sebab zaman tu zaman Nabi dengan para sahabat Nabi SAW. Apa kata dia? Dia kata ini suatu maksiat besar yang dilakukan oleh muslimin. Mana cerita pasal berperang dengan pedang ni. Hak tadi berbunuh-bunuh. Ini berperang adalah merupakan maksiat besar
yang dilakukan oleh muslimin, iaitu berperang sama sendiri kerana dunia. Perang kerana dunia. Kerana ada dalam hadis Nabi, tuan-tuan, di hari akhirat besok akan ditanya beberapa kelompok manusia. Ahli Quran, orang yang perang, ahli Quran dengan orang yang perang, disebutkan tujuan perang kenapa. Jadi kat sini dalam kitab ni kata, ada orang perang kerana dunia, bukan kerana akhirat. Kalau zaman Nabi SAW berperang kerana Islam, kerana Allah. Tapi akhir zaman berperang kerana dunia terlampau banyak. Tu. Dan telah jadi berperang sahabat sama-sama sahabat. Ini kita juga didedahkan sahabat sama sahabat. Sahabat sama sahabat pun perang. Tetapi bukannya kerana dunia, bahkan bala dan percubaan daripada Tuhan. Beza tuan-tuan kat sini sebut. Perang sahabat dengan sahabat. Ya, perang itu adalah memerlukan bala. Ya, bala kepada apa? Bala kepada Islam. Sebab kenapa? Bila berlaku peperangan sahabat dengan sahabat, ia adalah merupakan sahabat Nabi yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku perang tu menjadi satu musibah. Dia berperang bukan kerana dunia, tetapi dia menjadi bala kepada kita. Sebab dulu saya sebut, kadang-kadang kita silap menanggapi. Perang sahabat ni, perang sahabat saya pernah sebut kepada tuan-tuan, dia bagi pada 3. Ada yang ikut Aisyah, ada yang ikut Ali, ada yang tawakuf. Tetapi 3-3 tu masing-masing beristihad. Beristihad masih lagi dapat pahala. Dan dia kata apa? Berlaku perang beberapa sahabat Nabi SAW dalam pimpinan Siti Aisyah pergi menghentam baginda Ali kerana menuntut hak. Ini dulu. Bermakna berperang dengan pedang antara sahabat dengan sahabat. Yang ini saya dah syarahkan dulu tuan-tuan. Cuma pada pagi ni saya nak sebutkan yang nombor 3 tu. Nombor 3 tu dalam kitab tu dia kata wa yarisa dunyakum sirarukum. Maka dia kata mempustakai dunia kamu orang jahat-jahat kamu. Yang ni. Dalam ini ulama sebut ataupun Idrus Mabawi ni kata syarah dia dalam masalah 50. Tuan-tuan yang pegang kitab tu boleh tengok masalah 50 tu. Apa dia kata? Sesungguhnya Nabi kita telah berkhabar sebelum wafatnya akan dunia ini diperintah oleh orang-orang jahat dan orang-orang hina-hina daripada muslimin. Maknanya kita akan nampak, akan lihat dunia ini dipimpin oleh orang-orang jahat. Itu Nabi sebut. Nabi sebut, disyarahkan kat sini. Dia kata apa? Dunia yang diperintah oleh orang-orang jahat dan hina itu ialah dunia dan bumi yang diperintah raja-raja dan orang-orang baik dan berilmu dan adil. Maka orang-orang jahat dan hina yang memerintah itu ialah orang-orang yang membunuh imam besar muslimin dan khalifahnya. Jadi tuan-tuan, disebut dunia dulu diperintah dengan baik. Siapa? Nabi. Nabi kita telah menunjukkan cara pemerintahan. Nabi kita. Daripada sudut kitab ni kata, awal dulu, dia kata dunia ni diperintah oleh raja-raja dan orang-orang yang baik dan berilmu dan adil. Jadi kalau kita duk tengok tuan-tuan kat sini, orang yang menunjukkan kepada kita tentang pemerintahan yang adil tu Nabi. Ya, Nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh almarhum Dr. Muhammad Syah Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, bila Nabi pindah ke Madinah, daripada Mekah pindah ke Madinah, maka Nabi dapat menguasai Madinah, maka Nabi memulakan pemerintahan. Gambaran kerangka pemerintahan Islam yang Nabi pimpin. Nabi pimpin, kemudian dia punya undang-undangnya Piagam Madinah, kemudian dia punya rakyatnya ialah Muhajirin Ansar, Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Qairuzah. Itu 5. Kemudian tempatnya tanah Madinah. Jadilah sebuah negara, iaitu dipanggil Al-Hukumatu Al-Islamiyah, kerajaan Islam, yang dipelopor oleh siapa? Oleh Nabi sendiri. Jadi maknanya kalau kita tengok tuan-tuan sejarah, ni pandangan ulama dalam menyoroti sejarah Nabi. Maka Nabi memimpin dengan adil. Dengan adil. Sebab itulah digambarkan dalam Al-Quran beberapa kepimpinan dunia. Di antaranya tuan-tuan kalau kita tengok dalam dunia,
kepimpinan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepimpinan Nabi Daud, itu memang disebut dalam Al-Quran. Begitu juga dipaparkan dalam Quran ni kepimpinan yang jahat, kepimpinan Fir'aun, kepimpinan Bukhtunasar. Tuan-tuan tengok dalam sejarah Islam tu ada satu raja namanya Bukhtunasar. Dia raja kafir tetapi memimpin dengan jahat. Jadi dalam Islam, Quran memaparkan pemimpin baik ada, pemimpin jahat ada. Sampai kepada Nabi SAW menggambarkan kepimpinan yang baik, yang memerintah dunia, yang jadi contoh. Yang jadi contoh. Jadi maknanya kita menjadi orang Islam akhir zaman, nak selamat, kena tengok kepimpinan Nabi. Kena tengok kepimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai contoh. Kalau tidak, maka dunia ini dikuasai oleh orang yang jahat. Itu kata ulama kat sini. Maka dia sebut kat sini, yang jahat ni macam mana? Tuan-tuan tengok kat sini. Dia kata apa? Iaitu jenis orang-orang jahat dan hina yang memerintah itu ialah orang-orang yang membunuh imam besar muslimin dan khalifahnya. Sejarah telah membuktikan Umar dibunuh, Sayyidina Osman dibunuh, Ali juga begitu. Jadi orang yang mengambil tampuk pemerintahan, kenapa? Itu adalah orang-orang yang jahat. Itu kata ulama. Jadi maknanya bila pemimpin Islam yang betul dibunuh, naiknya mesti tak betul. Naiknya mesti tak betul. Jadi tuan-tuan, kita tengok kat sini. Apakah telah dibunuhnya naiklah mereka itu sendiri memerintah dan mempersakai dunia yang diperintah oleh imam-imam besar, dan sultan yang terdahulunya itu dirampas kerajaannya. Itu biasa tuan-tuan dalam sejarah Islam. Kita tengok kalau tempat Malaysia dulu, Malaysia perang dengan Siam, kan, nak merampas takhta. Jadi kita lihat bahawa dekat sini, bila ada berlakunya pembunuhan khalifah, bila ada berlakunya pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam, maka selepas itu yang jaga ataupun yang merintah orang jahat-jahat. Sebab itu tuan-tuan, hukum memilih pemimpin pernah saya sebut dulu, hukumnya wajib. Dalam Quran sendiri sebut, nanti tuan-tuan pagi Jumaat nanti Pak Imam baca doa, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat tu cerita pasal melantik pemimpin. Jadi memilih pemimpin itu adalah wajib. Jadi kenapa? Sebagai untuk dalam kitab menyebutkan kenapa pemimpin itu wajib dilantik, sebab yusma' wa yuta'. Dalam kitab kata hendak didengari cakap dia dan ditaati perintah dia. Litasjami' kalimatul Islam, untuk orang bersatu dekat kalimat Islam. Nah, itu tujuan di antara pemimpin dilantik. Bila pemimpin yang tak betul dilantik ataupun dipilih, macam-macamlah kaedah. Kalau kita tengok dalam zaman Nabi SAW, tuan-tuan, selepas kewafatan Nabi, khalifah itu dilantik dengan cara pertama, Nabi pernah hidup, tunjuk Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin lepas dia. Jadi ada kaedah nak angkat pemimpin dengan ditunjuk. Isyarah dipanggil, ditunjuk. Kemudian naik Sayyidina Umar pun ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Pun ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Boleh dilantik pemimpin dengan ditunjuk tu. Dengan tunjuk. Ini sistem awal. Kemudian Sayyidina Umar, bila dia meninggal, sebelum mati, dia lantik 6 orang dulu. Lantik 6 orang, bincang 6 orang tu, lantik seorang pemimpin. Hasil 6 orang tu, maka Sayyidina Osman naik. Sayyidina Osman naik. Maknanya Sayyidina Osman tidak ditunjuk oleh Sayyidina Umar, tak ditunjuk. Tetapi dilantik 6 orang sahabat untuk pilih siapa layak. Kalau Nabi hidup, dia tunjuk Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ketika hidup, dia tunjuk Sayyidina Umar. Itu kaedah tunjuk. Tapi Sayyidina Umar, bila dia hampir meninggal, dia lantik 6 orang, maka 6 orang itu pilih Sayyidina Osman. Ini zaman awal. Bila dah dipilih, maka berlakulah bai'ah di kalangan rakyat dia.
Berbeza sedikit tuan-tuan dengan kita suasana hari ini, sistem kita pilih ni tuan-tuan, dicadangkan pemimpin, kemudian dipilih oleh rakyat. Kalau kita hari ni kan, dicadangkan. Pemimpin itu dicadangkan. Ni orang ni layak tak layak, kemudian rakyat memilih. Dipanggil teori demokrasi. Kan, zaman sekarang. Maknanya dicadangkan orang ni layak tak layak untuk memimpin. Jadi tuan-tuan, benda ini kita kena faham bahawa kalaulah dalam Islam meletakkan bahawa pemimpin itu wajib dipilih, pemimpin itu wajib diangkat, artinya orang yang memimpin kena ada ilmu. Orang yang memilih itu kena ada ilmu. Siapa selain orang memimpin itu kena ada ilmu, orang yang memilih itu perlu ada ilmu. Untuk apa? Untuk pilih siapa yang layak. Bila dia tak ada ilmu, implikasi apa? Itu sebab naiknya pemimpin-pemimpin yang tak betul. Naiknya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak ada integriti. Orang panggil gitu. Jadi tuan-tuan, benda ini di antara tanda-tanda kiamat akan berlaku. Berlomba-lomba jadi pemimpin. Kalau kita tengok dalam pemimpin dalam zaman Islam tuan-tuan, orang yang layak untuk menawar diri ni orang yang ahli. Orang yang ahli. Sebab ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi. Nabi pernah tegur sahabat. Nama sahabat ni ialah Abu Zar. Abu Zar ni sahabat Nabi. Jadi Nabi pernah tegur sahabat Nabi ni namanya Abu Zar. Dia kata, wahai Abu Zar, engkau jangan pegang jawatan. Nabi pernah pesan tu pada Abu Zar, jangan pegang jawatan. Kenapa? Rupa-rupanya Abu Zar ni dia tak boleh tak mampu untuk menjawat jawatan. Dia tak mampu. Sebab tu Nabi pesan dengan dia. Sampai mati Abu Zar tak pegang jawatan. Kenapa? Nabi nampaklah dia tak mampu. Dia tak mampu. Itu ada hadis dia. Jadi yang kedua, Nabi pernah cakap juga, orang yang menjadi pemimpin, kalau dia dipilih, akan dibantu oleh Allah. Kalau dia dipilih, akan dibantu oleh Allah. Mana kalau dipilih. Tapi kalau jadi pemimpin bukan dipilih, minta. Antara pilih dengan minta berbeza. Kalau dipilih, dalam hadis Nabi kata, dia akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Kalau dia ada kekurangan, maka akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia minta jawatan, itu jaga-jaga tuan-tuan. Allah tak bantu. Minta jawatan. Itu bahaya tuan-tuan, biasa minta jawatan ni. Bahaya. Biasanya jawatan ni dicadangkan. Dicadangkan. Bila dicadang baru dipilih. Itu biasa. Bukan minta. Kalau minta ni bahaya. Cuma yang kita ni tahu tuan-tuan, jawatan yang minta kita ni, tuan-tuan memang biasa pernah minta jawatan. Jawatan apa? Jawatan nak jadi suami. Itu jawatan tuan-tuan minta ke atau tuan-tuan dibagi? Jawatan suami tu minta ke bagi? Apa pula tuan-tuan bagi? Minta tak? Tuan-tuan doa, ya Allah jadikan aku sebagai imam, kan? Allah jadikan, bukan sekadar minta, cari tuan-tuan. Lepas tu bukan sekadar free, bayar lagi. Jawatan tu. Semua orang kena tu buat tu. Maknanya saya tuan-tuan pun ada jawatan tu, jawatan jadi suami. Kan? Jawatan tu kita minta, kita cari lagi. Tetapi dalam Islam meletakkan, orang yang diberi jawatan, bukan minta, dia dibantu oleh Allah. Tapi kalau orang yang minta, dia tak dibantu oleh Allah. Tapi boleh ataupun tidak minta jawatan. Itu persoalan dia. Boleh ataupun tidak. Kalau cukup syarat. Dalil dia, sejarah Nabi Allah Yusuf AS. Sejarah Nabi Allah Yusuf AS, tuan-tuan, kita pun pernah membaca dan tuan-tuan pun pernah dengar, Nabi Yusuf pernah masuk dalam penjara kerajaan Mesir ketika zaman dia, atas fitnah yang berlaku. Maka dalam penjara ni tuan-tuan, dia duduk dengan dua orang pesalah yang duduk dalam penjara. Jadi dua-dua orang ni kronologi macam mana jawatan yang diberikan kepada Nabi Allah Yusuf AS yang dirakamkan dalam Al-Quran. Maka dua orang ni tanya dengan Nabi Yusuf, sebab dua-dua ni mimpi. Duduk dalam penjara pun mimpi juga, tuan. Kan? Jadi seorang tu tanya, dia kata seorang tu mimpi perah anggur. Satu, yang seorang mimpi bawa roti kat kepala, dipatuk burung.
Maka tanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf beritahu, dia kata yang perah anggur ni, dia akan jadi orang duduk dalam istana. Yang perah anggur akan jadi orang duduk dalam istana. Maknanya apa? Jadi tukang tuang air, raja. Sebab perah anggur. Yang bawa roti, kepalanya kena patuk burung, dia kata yang ini bakal dipancung. Bakal dipancung. Satu kena pancung, satu duduk dalam istana. Maka betul lah kisah itu berlaku. Seorang tu kena pancung. Sebab salah, duduk dalam penjara, dah dimasukkan dalam penjara. Jadi tuan-tuan, yang seorang ni duduk dekat istana jadi tukang tuang air raja, bila Mesir menjalani suatu kemarau panjang. Bukan kemarau, raja mimpi. Raja ni mimpi, dia kata ada 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Itu mimpi dia. Jadi tanyakan siapa boleh takwil mimpi. Maka bila raja tanya, maka yang dengar cerita ni tukang bagi minum dia tu. Pernah duduk penjara dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi dalam hal keadaan demikian, dia cadang dengan raja, panggil Nabi Yusuf tu. Panggil Nabi Yusuf, tanya dia. Sebab aku pernah tanya dulu mimpi, dia jawab betul. Kan? Maka Nabi Yusuf dipanggil. Nabi Yusuf ditanya, apa takwil mimpi? Nabi Yusuf kata, Mesir bakal melalui zaman ekonomi merundum. Mesir akan melalui 7 tahun kemarau dan 7 tahun dalam keadaan ekonomi bagus. Pertaniannya bagus. 7 tahun kemarau, 7 tahun okey. Jadi ketika itu bila raja dengar ekonomi bakal merundum, jadi raja cari orang untuk menangani siapa boleh jaga bahagian Kementerian Keuangan untuk melalui musim-musim mendatang ni dalam keadaan kemarau. Maka dengan demikian tuan-tuan, dalam sejarah membuktikan bahawa Nabi Yusuf tawar diri. Nabi Yusuf tawar diri. Quran menyebut inni hafizun alim. Dalam Quran sebut, aku ni hafiz alim. Orang yang tahu bab ni dan orang yang boleh menjaga tentang keuangan. Itu Nabi Yusuf. Jadi sejarah membuktikan bahawa boleh tak minta jawatan? Boleh. Syaratnya tu macam Nabi Yusuf. Ada kemahiran, memang dalam bidangnya dan memang mampu buat. Okey, no problem. Tetapi kalau tak mampu, tapi nak minta jawatan, masalah. Kan? Contoh, nak mentadbir masjid. Kan? Nak jadi pengurusi masjid tapi tak duduk masjid. Pening tu kan. Itu contohlah. Itu contoh. Maknanya kat situ, kita boleh minta jawatan. Syaratnya apa? Mampu. Dan memang berkelayakan. Mampu kita buat. Ada kemampuan itu. Okey, no problem. Tapi kalau tak boleh. Kalau tak, jadi huru hari. Sebab tu dalam kitab ni kata, dunia, kalaulah tak ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi, maka jadi huru hara lah. Pemimpinnya naik, bukan pemimpin yang amanah, bukan yang integriti. Itu daripada sudut Islam. Dan benda ni akan berlaku di muka dunia. Dunia akan dipimpin oleh orang yang jahat-jahat. Tuan-tuan, kita contohkan mudahlah tuan-tuan. Sejak kejatuhan Kerajaan Uthmaniyah, dunia Turki tuan-tuan dipimpin oleh Kamal Antar Turki. Dia membaratkan Turki itu yang asalnya kerajaan Islam. Kerajaan Uthmaniyah memerintah Turki lama membawa mesej Islam sebagai sistem. Tetapi bila jatuh, naiklah namanya Kamal Antar Turki. Orang kata bapa moden. Dia modernkan betul-betul. Macam mana? Sehingga digambarkan bank pun dalam bahasa Turki. Pakai serban dengan pakai shawl ni tukar pakai tarbus. Kan? Shawl dah tak ada tapi tukar pakai tie. Itu siapa? Itu yang bawa tu Kamal Antar Turki. Sehingga sejarah membuktikan tuan-tuan, bila dia tak ikut apa yang diwasiatkan oleh Nabi, tak ikut Islam, dia buat macam tu, mati pun bumi tak terima. Kena tanam atas bumi je. Nak masukkan dalam bumi tak boleh. Bumi tak terima. Sampai macam tu gambaran dalam sejarah. Itu puncanya apa? Pemimpin yang
jahat. Kan? Pemimpin jahat. Cumanya tuan-tuan, bagi kita disebutkan dalam kitab, kalau pemimpin jahat ni kita macam mana? Kita ni, kan? Ada ulama mengatakan begini, pemimpin jahat ni wajib ditaati selama mana dia sembahyang dan dia puasa. Selama mana dia sembahyang, dia puasa, wajib ditaati. Kenapa? Jahat dia tu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kena minta dengan pemimpinnya keadilan dia. Sebab Nabi SAW kata dalam bab memimpin dunia ni, Nabi kata qiwamud dunya arba'ah. Tiang dunia tu ada 4. Kalau 4 ni dia okey, okey. Apa 4 tu? Dia kata pertama, al-umara'u bi'adlihi. Kalau kita tengok pemimpin itu dengan keadilan dia. Maknanya pemimpin kalau naik tuan-tuan, kita jangan minta duit dia, tengok dia adil ke tidak. Sebab pemimpin mesti dia adil. Sebab tu kata Nabi, kalau ada pemimpin adil, maka dunia aman. Nombor 2, dia kena ada al-ulama'u bi'ilmi. Kena ada ulama dengan ilmu dia. Dalam sebuah negara pemerintahan, dia kena ada pemimpin adil, dia kena ada ulama yang amanah dengan ilmu dia. Maknanya ulama ni, dia kena berani bercakap. Dia berani menegur, sama ada menegur masyarakat, rakyat dia, atau menegur pemimpin dia. Sebab ulama kena lihat dengan ilmu dia. Ulama jangan jadi kaki pengampu. Dia cakap kena tegas, kena terang. Orang suka tak suka, itu orang punya pasal. Sebab dunia memaparkan demikian. Contoh, zaman Imam Nawawi. Zaman Imam Nawawi ni tuan-tuan, pemerintah zamannya nak membesarkan ataupun nak mencanggihkan kalau zaman hari ni Kementerian Pertahanan. Jadi dia keluarkan satu arahan, rakyat kena keluarkan duit. Rakyat kena bayar cukai. Sebab apa? Nak settle Kementerian Pertahanan tu. Jadi pemerintah minta fatwa daripada ulama-ulama. Minta fatwa daripada ulama-ulama. Ulama memberikan fatwa boleh, kecuali Imam Nawawi je. Imam Nawawi tak bagi fatwa. Imam Nawawi tak izin. Dia tak setuju. Kenapa? Dia letakkan syarat, kalau nak ambil cukai daripada rakyat, pemimpin-pemimpin kena keluar dulu. Tak cukup, baru ambil daripada rakyatnya. Tak cukup, baru ambil. Jadi Imam Nawawi ni punya pandangan tidak disetujui oleh pemerintah. Kesan dia apa? Dia dibuang daerah. Dia buang daerah. Sebab itulah ketegasan Imam An-Nawawi digeruni. Maknanya apa? Ulama ni dalam sebuah negara, dia kena amanah dengan ilmunya, tegas. Dia tak boleh, apa orang kata, apa istilahnya, bias. Bias ni apa? Cenderung ke mana-mana. Dia kena amanah dengan ilmu dia. Supaya apa? Pemerintah itu kalau tak betul, boleh diluruskan. Tuan-tuan tengok dulu, saya pernah sebut cerita zaman Harun Ar-Rasyid, Khalifah. Harun Ar-Rasyid ni, ulama zaman tu ialah Imam Malik. Saya pernah sebut tuan-tuan dulu, di mana zaman Imam Malik ni, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia nak renovate Kaabah tu. Kaabah nak renovate. Nak buat macam mana? Nak buat 2 pintu. Pintu yang ada satu, nak buat satu lagi. Tetapi dia nak buat tu sebagai seorang raja, nak renovate, dia tanya dulu fatwa ulama. Panggil Imam Malik. Imam Malik kata tak boleh. Tak boleh. Dia tanya kenapa? Sebab dia tak nak Kaabah ini jadi mal abatal muluk, mainan raja-raja. Maksudnya bila raja naik baru renovate, bila naik baru renovate. Jadi tak beri. Jadi bila tak diizinkan oleh Imam Malik, sampai sekarang, sampai kita hari ni, kita tengok Kaabah satu je pintu dia. Satu je pintu, tak ada 2. Sebab kenyataan daripada Imam Malik. Mana tegas dia? Dia tegas dengan ilmu dia. Dia tak tunduk dengan mana-mana. Gitu. Begitu juga zaman ulama kemudian. Contoh dia apa? Tuan-tuan, ulama kontra, orang kata ulama kontroversi zaman mutakhir. Siapa dia? Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia tegas dengan ilmu dia. Dia masuk dalam penjara. Dia masuk dalam penjara kerana ketegasan ilmu dia. Sehingga statement dia keluarkan apa? Dia kata, dia kata, nafyi, kalau aku dibuang,
Kalau aku dibuang, kata dia, maka aku musafir. Wa qatli, tapi kalau aku dibunuh, syahadatun, aku mati syahid. Kalau aku wahabsi, ditangkap, khulwatun, aku berkhulwat. Sampai macam tu. Itu Ibnu Taimiyah. Tegas dia. Baik. Jadi maknanya tadi nombor 2, qiwamud dunia itu, makna dunia itu akan aman bila ada pemimpin adil. Nombor 2, ulama yang amanah dengan ilmu. Nombor 3, dia kena ada al-aghniya bis sakhawati. Orang kaya dengan kemurahan harta dia. Jadi maknanya dalam sebuah negara ni tuan-tuan, orang kaya ada, orang miskin ada. Tapi nak tengok orang kaya tu macam mana? Bukan dia menumpukkan harta. Kekayaan dia tu boleh didermakan kepada orang lain. Tuan-tuan pernah tengok atau tidak tuan-tuan? Baru-baru ni dekat Dewan Parlimen tu. Kan? Dekat Dewan Parlimen. Apa yang berlaku? Yang saya tengok tuan-tuan, yang saya pernah dengar, wakil daripada Permatang Pauh, Ustaz Pawas kalau tak silap tuan. Apa cadangan dia? Ni cadangan dia. Bagus cadangan dia tuan. Supaya diambil cukai daripada orang-orang kaya dan korporat untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Untuk cover kepada orang-orang miskin. Itu tuan-tuan kita kena faham. Bila ulama' beramanah dengan ilmu, maka orang kaya tu, dia kena gunakan duit dia bukan untuk peribadi, tetapi berikan kepada orang lain. Itu sistem Islam. Sebab itu tuan-tuan, zakat diambil daripada orang kaya, bukan orang miskin. Bahkan orang miskin menerima zakat. Zakat diambil daripada orang kaya. Orang miskin tak perlu zakat, tetapi orang miskin menerima zakat. Itu konsep dalam Islam. Jadi maknanya sebuah negara dia okey apabila ada orang kaya yang berderma. Orang kaya yang gunakan harta dia berderma kepada orang-orang miskin. Yang keempat kata Nabi SAW, sebuah negara itu akan jadi bagus apabila ada al-fuqara'u bidu'ai. Ada orang-orang fakir yang sentiasa berdoa. Orang fakir yang berdoa. Maknanya kita jumpa orang fakir, orang miskin berdoa. Kenapa? Untuk kesejahteraan dia punya negara dia. Sebab tu orang miskin, kita jangan perlekeh tuan-tuan, miskin-miskinnya orang. Sebab kenapa? Sebab orang miskin ni tuan-tuan, doanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia miskin daripada sudut harta, tetapi doa dia tu dipandang oleh Allah. Saya contohkan tuan-tuan. Ada sejarah namanya Sidat dan Syadid, ni cerita dalam kitab Duratul Nasin disebutkan. Zamannya zaman kaum Ad dulu. Sidat dan Syadid ni tuan-tuan, adik-beradik, mewarisi harta pemerintahan daripada bapa dia. Jadi tuan-tuan, nak ceritakan dia buat satu istana. Ni dalam kitab Duratul Nasin sebut. Buat satu istana, bila dah buat, siap. Jadi siap nak tengok istana tu, nak pergi tengok. Jadi bila pergi tengok, dalam perjalanan tengok ni, ada orang miskin. Ada orang miskin. Bila ada orang miskin tuan-tuan, dia ambil harta orang miskin tu. Dia dah kaya dah. Dia ambil harta miskin tu. Dia ni nak pergi tengok istana dia. Jadi tuan-tuan, kesan daripada dia ambil, orang miskin berdoa. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimusnahkan. Tak sempat tengok istana. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa orang miskin. Itu bahaya tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, nak tengok kesejahteraan tu kena tengok 4 tu. Pemimpin dengan keadilannya, ulama dengan ilmu dia, dan orang kaya dengan harta dia, orang miskin dengan doa dia. Sebab tu tuan-tuan, orang miskin ni bila kita jumpa dengan dia, kita minta doa dia. Doa dia dipandang oleh Allah. Jangan kita pula hina. Bila hina tuan-tuan, kedudukan dia tu sebagai orang yang dizalimi, maka Nabi kata ittaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainal hijab. Maka takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi, kerana antara dia dengan Allah Taala tak ada hijab. Tak ada hijab dengan Allah Taala. Jadi artinya kita kena jaga-jaga. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai orang Islam, bila kita harta lebih, cari orang miskin untuk settle masalah kita. Sebenarnya doa dia tu menyelesaikan masalah kita.
Itu kedudukan orang miskin. Dan doa seorang miskin pun boleh dimakbulkan oleh Allah untuk menterbalikkan sebuah kekuasaan. Contoh mudah Al-Quran sebut. Zaman Nabi Allah Musa dengan Nabi Harun. Ini dua-dua sezaman, tuan-tuan. Dengan doa Nabi Allah Harun, dengan doa Nabi Allah Musa dan Nabi Harun yang diaminkan oleh Nabi Harun, Fir'aun punya kerajaan tumbang. Itu dalam sejarah. Fir'aun punya kerajaan tumbang. Itu dengan kesan doa daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi doa ni tuan-tuan kena jaga-jaga juga. Kan? Sebab tu kita ni bila berdoa, doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Jangan doa yang tak baik. Nabi SAW masa ketiga berdakwah, bila kat Mekah orang tak terima, dia pergi Taif. Kat Taif pun orang tak terima. Kat Taif pun orang tolak. Tetapi masa balik daripada Taif ni, Jibril datang jumpa Nabi. Dia kata, Muhammad, Allah kirim salam dengan kau. Engkau nak apa sekarang? Engkau nak Taif ni macam mana? Kalau engkau nak hancur, aku ni diarahkan oleh Allah, ikut cakap engkau. Kalau engkau nak gunung Uhud tu, aku baling dekat Taif tu, kau cakap je. Tapi Nabi kata apa? Jangan. Nabi kata, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa daripada Nabi. Dia kata, Nabi kata apa? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, engkau beri hidayahlah kepada kaum aku kerana dia tak tahu. Kan? Walaupun Nabi masa ketiga itu dah kena baling, dah ada yang cedera, kan? Tapi Nabi masih lagi doakan kaum dia. Kita ni tuan-tuan kadang kalau orang dah kata-kata sikit aja pun kita dah bukan doa, maki terus. Kan? Kita ni orang kata sikit aja, kan? Kita terus maki. Tapi Nabi tak. Orang baling dia, orang hina dia. Pergi ke Taif, balik tetap doa. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, doakan kaum beri hidayah pada kaum aku, dia tu tak tahu. Tu. Sebab tu ada ulama kata tuan-tuan, sekiranya Abu Jahal itu kenal Muhammad itu ialah Rasulullah, maka dia akan masuk Islam. Tetapi dia kenal Muhammad itu adalah Muhammad. Faham tuan-tuan istilah dia? Ulama pernah kata kalau Abu Jahal itu kenal Muhammad itu ialah Rasulullah, maka dia dapat hidayah. Tetapi dia kenal Nabi Muhammad itu sebagai Muhammad. Jadi maknanya kat situ menunjukkan kepada kita tuan-tuan, doa ni kena jaga. Doa ni kena jaga. Walaupun mungkin lama Allah Ta'ala makbulkan, Allah tetap makbulkan. Nabi Musa dengan Nabi Harun, dia berdoa 40 tahun, Allah Ta'ala makbulkan. Kalaupun tidak hari ni, ditangguh 40 tahun. Nabi Adam AS minta doa dengan Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana, itu doa Nabi Adam. Setelah keluar daripada syurga ke bumi, dia doa dengan Allah Ta'ala, 40 tahun baru Allah Ta'ala terima. Jadi maknanya, doa ni tuan-tuan, jangan putus asa. Kena terus. Bukan hari ni minta, besok dapat. Yang penting berdoa. Doa yang paling simple, yang paling mudah, yang paling efisien, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Doa paling simple. 3 benda yang kita minta, dunia selamat, akhirat selamat, tak masuk neraka. Nah, itu kedudukan dia. Doa simple. Jadi maknanya kesimpulan tuan-tuan pagi ni, apa yang kita baca dalam kitab ni, bahawa kalaulah kita ni tuan-tuan tak balik kepada Islam, maka dunia akan diwarisi oleh orang-orang yang jahat, yang menyebabkan kita akan kena sekali balanya. Kita akan kena sekali balanya. Sebab Nabi Allah Ta'ala kata, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kamu kena takut kepada musibah kalau dia datang, bukan orang zalim saja yang kena, orang yang baik pun akan kena. Maknanya fitnah tu, ujian tu bila datang, dia tak kena orang jahat je. Walaupun yang buat jahat tu orang jahat, dia kena sekali dengan orang baik. Tuan-tuan tengok beberapa peristiwa Turki gempa bumi, kita duk tengok dekat Malaysia, macam-macam lah yang tuan-tuan boleh tengok dalam medsos kan. Tapi semua tu yang berlaku mesti ada penyebab dia. Ada punca dia. Puncanya kalau mengikut sukatan Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan, ada maksiat-maksiat dan juga perangai-perangai manusia yang melanggar perintah Allah, yang mengundang kepada kemurkaan Allah. Walaupun benda tu tuan-tuan boleh ditakwilkan benda lain. Contoh musibah-musibah yang ada tu boleh takwil benda lain yang tak dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Mungkin. Apa dia? Contoh ni kalau orang belajar ilmu
ilmu geografi, ilmu sains. Macam dekat Bantang Kali tuan-tuan. Runtuhan bukit. Orang kata mungkin berlaku kegelinciran. Kenapa kegelinciran berlaku? Sebab tadahan hujan melebihi daripada biasa. Tadahan hujan melebihi pada biasa. Maka air banyak dekat bumi, lebih pula dekat bukit, jadi berlaku kegelinciran tanah. Kesan daripada apa? Kesan daripada bumi dikerat-kerat. Sebab Allah Ta'ala kata, wal jibala utada. Gunung itu dan bukit jadi fasak kepada bumi. Tiba-tiba kita kacau dia. Maka boleh ditakwil. Orang kata, ini berlaku gelinciran. Ini berlaku kerana tadahan hujan lebih. Maknanya dekat situ tuan-tuan, bila fikir macam tu, kita tak nampak kerja Allah Ta'ala. Tapi apabila kita sebagai orang beriman tahu, maka kita tahu benda ni semuanya adalah kerja Allah Ta'ala, yang puncanya ialah kenapa? Manusia buat salah. Yang itu yang kita kena sedar. Maknanya kita kena ingat, dalam musibah yang paling besar apa dia? Dalam kitab yang kita baca, bila ada pemimpin jahat. Kenapa saya kata begitu? Tuan-tuan tengok sembahyang berjemaah. Contoh mudah. Kalau imam yang batal, jemaah batal lah tuan-tuan. Kan? Kalau kesalahan tu kesalahan imam. Kalau kesalahan makmum, kalau makmum seorang kentut tuan-tuan, makmum seorang, sembahyang berjemaah tak terjejas. Tapi kalau imam yang punya salah, makmum tu tuan-tuan kena tengok-tengok. Tu. Jadi artinya menunjukkan kepada kita kesalahan orang yang besar lebih besar daripada orang yang biasa. Kesalahan pemimpin itu lebih besar daripada orang biasa. Tu. Sama dengan kesalahan orang yang tahu dengan orang jahil. Kesalahan orang yang jahil, dia buat salah tapi dia tak tahu. Dengan jenis orang yang ilmu, ustaz, dia ada ilmu, dia tahu tapi buat salah, maka lebih. Jadi kat situlah tuan-tuan kita kena muhasabah sama. Jadi cukuplah tuan-tuan kadar tu pagi ni. Bab yang ke-10, selesai hadis tu, insya-Allah kita masuk kepada bab yang ke-11. Nanti akan datang. Cerita pasal tentera yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila nak serang Mekah. Tu hadis yang akan datang ni kita bahas ialah hadis yang menceritakan tentera yang cuba nak menyerang Mekah tapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah perkara itu dah berlaku ataupun tidak? Kita akan bahas akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.